Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita pada hari ini dalam mata pelajaran sejarah tingkatan 3 bersama Cikgu Saripah. Okey, kali ini kita akan sambung bab 1 kedatangan kuasa barat di bawah topik 1.4 perbezaan strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita. Okey, baiklah, pelajar-pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 18. Okey, pengenalannya. Okey, pelajar-pelajar juga boleh rujuk peta yang ada dalam buku teks untuk lebih memahami pengenalan sebelum kita pergi lebih lanjut tentang strategi yang digunakan oleh kuasa-kuasa barat untuk menakluki negara kita. Okey, kuasa-kuasa barat ini telah menggunakan pelbagai strategi untuk menguasai negara kita. Dan terdapat strategi yang secara diplomasi dan bersifat agresif. Okey, misalnya Portugis telah menggunakan strategi menyerang semasa menjatuhkan Kesultanan Melaka yang berpusat di Melaka. Manakala Belanda pula menggunakan serangan fizikal, perjanjian dan pakatan kuasa barat untuk mendapatkan wilayah atau jajahannya. Okey, dan kita lihat pihak British di mana negara dia, Britain, telah menukar dasar. Okey, pada tahun 1873, Parti Konservatif telah mengambil alih pentadbiran British. Okey, justru itu kita lihat di mana pihak British menukar dasarnya kepada dasar campur tangan di negeri-negeri Melayu. Secara ringkasnya, dasar campur tangan ini bermaksud British melibatkan diri secara langsung dalam pentadbiran di negeri-negeri Melayu. Penglibatan British ini pula berkait rapat juga dengan desakan dari pedagang negeri-negeri Selat untuk pihak British campur tangan demi menjaga kepentingan ekonomi British. Sir Andrew Clark pula mencari pelbagai alasan supaya pemerintah tempatan menerima naungan dan campur tangan British. Kalau kita lihat, ini kita akan belajar strateginya dan dalam topik-topik yang akan datang dan bab seterusnya kita akan belajar lebih terperinci bagaimana akhirnya negeri-negeri Melayu ini menerima campur tangan British dalam pentadbiran. Strategi kuasa barat untuk meluaskan kuasa di negara kita. Di sini kita ada dua, satu strategi Belanda dan lagi satu strategi British. Okey, Belanda kalau kamu lihat yang sebelah kiri tu, okey, Belanda. Okey, yang sini adalah British. Alamak, susah nak conteng. Okey, kita lihat strategi yang digunakan oleh Belanda. Satu, strateginya adalah serangan fizikal, pakatan dan juga perjanjian. Di sini Belanda ada 3 strategi. Manakala kita pergi kepada pihak British, ada 7 strategi. Yang pertama adalah menggunakan strategi manipulasi, ugutan atau desakan, tipu helah, perjanjian, pakatan, pajakan dan serangan fizikal. Okey, nanti kalau kamu buat nota ringkas, cikgu nak kamu buat dia punya persamaan strategi dan juga perbezaan. Jadi kalau kita lihat dekat sini, strategi yang sama adalah satu serangan fizikal. Okey, 2 pakatan. Okey, dan 3 adalah perjanjian. Kat sini. Okey, jadinya kamu boleh buat nanti dalam buku nota, buat jadual persamaan strategi yang digunakan oleh pihak British dan juga perbezaan. Jadi perbezaan maksudnya yang tidak ada di Belanda lah, maksudnya bukan strategi yang digunakan oleh Belanda, iaitu manipulasi, ugutan atau desakan, tipu helah dan juga pajakan. Strategi Belanda untuk menguasai negara kita, kita lihat strategi yang pertama iaitu serangan fizikal. Okay, sebelum cikgu terangkan dengan lebih lanjut, pelajar-pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 19. Okay, di bawah itu ada glosari. Jadi di glosari itu pelajar boleh tahu maksud
manipulasi, ugutan, desakan, tipu helah, perjanjian, pakatan, pajakan dan juga serangan fizikal. Okey, kalau kita lihat di glosari ini, apa yang dikatakan serangan fizikal ialah melakukan tindakan menyerang balas, menakis serangan dan melancarkan serangan balas ke atas pihak lawan. Okey, secara mudah untuk belajar faham serangan fizikal ni maksudnya ada peperangan di antara dua belah pihak. Okey, kita pergi huraiannya untuk strategi Belanda yang pertama ini iaitu serangan fizikal. Okey, yang pertama, Belanda berperang dengan penduduk tempatan di Pulau Pangkor. Yang pertama kita ambil di Pulau Pangkor pada tahun 1650 dan di Kuala Perak pada tahun 1651. Okey, pada tahun 1763 pula, Belanda berperang dengan Angkatan Selangor. Dua, Angkatan Selangor dan juga Angkatan Rembau. Kenapa dia berperang? Melakukan serangan fizikal? Okey, sebabnya kerana bimbang penguasaan Selangor ke atas Selat Melaka. Okey, ni Selat Melaka. Okey, sedia maklum. Okey, pelajar-pelajar sedia maklum selepas kejatuhan Kerajaan Melayu Melaka. Pada tahun bila kejatuhan Kerajaan Melayu Melaka? Okey, pada tahun 1511. Okey. Bila jatuhnya Kerajaan Melayu Melaka pada tahun 1511, okey, telah membuka peluang kepada kerajaan-kerajaan lain untuk menguasai perdagangan di Selat Melaka. Hal ini kerana kalau kita lihat Selat Melaka ini merupakan laluan perdagangan yang penting pada masa tersebutlah. Okey, jadi semua kuasa berlumba-lumba nak menguasai Selat Melaka. Okey, seterusnya pada tahun 1782 Belanda berperang dengan Johor disebabkan berlaku perselisihan perdagangan. Okey, pada tahun 1784 pula, Belanda berperang sekali lagi dengan Johor dan juga Selangor. Ini kerana perebutan perairan Melaka. Berebut lagi pasal perairan Melaka. Okey, dan pada tahun 1784 dan 1785, Belanda berperang pula dengan Angkatan Selangor di Kuala Selangor. Okey, itu peristiwa untuk strategi yang digunakan oleh Belanda untuk serangan fizikal. Okey, kita pergi strategi yang kedua. Strategi kedua yang digunakan oleh Belanda untuk menguasai negara kita iaitu strategi perjanjian. Apa itu perjanjian? Okey, perjanjian merupakan peristiwa seseorang atau pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Okey, kita lihat perjanjian yang pertama. Pada tahun 1650, Belanda mengadakan perjanjian dengan Perak untuk mendapatkan biji timah. Okey, pada tahun 1786 pula, Belanda mengadakan perjanjian dengan Selangor. Okey, dan akhirnya Sultan Ibrahim bersetuju menjual biji timah kepada Belanda. Okey, strategi Belanda yang ketiga untuk menguasai negara kita ialah pakatan. Apa itu pakatan? Permuafakatan dan kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam melaksanakan sesuatu perkara. Okey, kita lihat pada tahun 1641 di mana Belanda mengadakan pakatan dengan Johor dan berjaya mengalahkan Portugis. Okey, kalau kita lihat sejarahnya sebenarnya, Johor ini dia banyak kali menyerang Melaka. Untuk di mana Sultan Johor nak dapatkan semula Melaka. Itu pelajar mesti dah tahu bagaimana kejatuhan Kerajaan Melayu Melaka dan akhirnya Melaka jatuh ke tangan Portugis. Jadinya Sultan Johor ini berusaha untuk mendapatkan semula Melaka daripada Portugis. Tetapi usaha-usaha ini tak berjaya kerana Portugis merupakan satu kuasa yang kuat. Sebab itu akhirnya Belanda dan Johor ini mengadakan pakatan untuk menyerang Portugis di Melaka. Okey, kalau kita lihat dalam serangan tersebut Portugis berjaya dikalahkan dan Melaka jatuh ke tangan Belanda. Okey, kita lihat pakatan yang kedua.
Okey, Belanda mengadakan pakatan dengan British dan bersetuju memeterai Perjanjian Inggeris-Belanda 1824. Okey, sedia maklum tadi pihak Belanda sudah dapat Melaka. Okey, jadinya Belanda ini kebanyakannya dia menguasai di kawasan kalau kita lihat di kawasan Indonesia lah sekarang ni. Okey, jadi pakatan ini dibuat bertujuan untuk mengelakkan tercetusnya perbalahan antara Belanda dan pihak Inggeris. Jadi mereka mengadakan Perjanjian Inggeris-Belanda 1824 di mana mereka menukar tanah jajahan mereka, iaitu Belanda menyerahkan Melaka kepada pihak British, manakala pihak British menyerahkan Bangkahulu kepada Belanda. Okey, kalau kita lihat berlakulah dua kuasa ini pembahagian kawasan di antara pihak Belanda dan juga pihak British. Ini terjadi melalui pakatan yang dilakukan oleh dua kuasa besar ini, iaitu Belanda dan pihak British. Yang pertama tadi 1641 Belanda, pakatan Belanda dengan Johor untuk mengalahkan Portugis dan dapatkan Melaka. Dan yang kedua pakatan Belanda dengan pihak British dan akhirnya termeterailah Perjanjian Inggeris Belanda 1824. Okey, baiklah, sekarang kita sambung kepada strategi British untuk menguasai negara kita. Kita masuk strategi yang pertama, iaitu manipulasi. Okey, pelajar-pelajar rujuk buku teks muka surat 19. Apa itu yang dikatakan manipulasi? Okey, manipulasi ialah tindakan mengatur sesuatu dengan cara bijaksana, mengambil kesempatan atas sesuatu perkara sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Kita lihat huraian yang pertama, British mendapatkan Singapura. Okey, kalau kita lihat bagaimana manipulasi yang digunakan adalah kerana kerana isu pewarisan tahta pada masa itu. Okey, kita lihat pada tahun 1871 pula, pihak British juga mengambil kesempatan untuk campur tangan di Perak di atas isu perebutan tahta, di mana sistem penggiliran tahta itu tidak dilaksanakan dengan betul, menyebabkan memberi peluang kepada pihak British untuk campur tangan di Perak. Okey, selanjutnya peristiwa nanti kita akan masuk pada bab yang seterusnya. Okey, seterusnya manipulasi adalah disebabkan oleh rompakan kapal dagang British di Selangor. Okey, kapal dagang British ini dalam perjalanan dari Pulau Pinang ke Melaka dan telah dirompak berhampiran dengan Langat, iaitu Selangor. Okey, dan seterusnya peristiwa yang kedua adalah serangan rumah api yang dibina oleh pihak British di Tanjung Rakado. Okey, dua peristiwa ini membawa kepada campur tangan pihak British di Selangor. Okey, yang akhir sekali adalah konflik dua pembesar di Sungai Ujong, iaitu Negeri Sembilan. Okey, di mana berlaku perbalahan antara Datuk Kelana dan juga Datuk Bandar untuk merebut kuasa di Sungai Ujong, dan akhirnya Sungai Ujong jatuh ke tangan pihak British. Baiklah, strategi yang seterusnya adalah tipu hela. Tipu hela ialah menggunakan tipu hela terhadap seseorang atau sesuatu pihak dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu. Okey, kita lihat bagaimana pihak British menggunakan tipu helanya untuk mendapatkan Pulau Pinang. Okey, di sini kalau kamu lihat Pulau Pinang, nanti kita belajar, kita akan lihat satu namalah Francis Lai. Beliau yang mendapatkan Pulau Pinang. Okey, yang seterusnya adalah tipu hela kepada Sultan Kedah. Itulah peristiwanya sambung, berkait juga. Kita akan belajar dalam bab yang seterusnya. Okey, yang seterusnya strategi pihak British untuk menguasai negara kita menggunakan strategi pakatan.
Okey, kalau di sini kita lihat sama tadi dengan pihak Belanda, di mana pihak British menggunakan strategi pakatan dengan Belanda untuk mendapatkan Melaka, iaitu perjanjian tadilah, perjanjian Inggeris-Belanda 1824. Okey, di mana British dapat Melaka manakala Belanda dapat Bangka-Hulu. Strategi British untuk menguasai negara kita lihat strategi ugutan atau desakan. Okay, di mana pihak British telah mengugut Sultan Selangor dan juga Sultan Pahang. Okay, pihak British mengugut Sultan Selangor dan Sultan Pahang ini supaya sultan ini menerima seorang residen di negeri masing-masing untuk menasihati baginda dalam bidang pentadbiran. Okey, seterusnya kita lihat James Brooke. James Brooke telah mendesak Sultan Brunei dan menuntut diiktiraf sebagai Raja Sarawak. Okey, itu strategi ugutan dan desakan. Okey, seterusnya adalah strategi perjanjian. Pihak British telah mendesak Sultan Perak, Sultan Selangor, Yang Tuan Sri Menanti dan Sultan Pahang memeterai perjanjian menerima naungan British. Okey, seterusnya peristiwa seterusnya kita lihat strategi perjanjian ini adalah Sultan Brunei bersetuju mengiktiraf James Brooke menjadi Raja Sarawak. Strategi yang seterusnya adalah strategi pajakan. Strategi pajakan ni kita boleh lihat di Sabah. Okay, Sabah kalau kita lihat sejarahnya dia dikuasai oleh Kesultanan Brunei dan juga Kesultanan Sulu. Okay, justru itu bagaimana melalui pajakan ini syarikat melalui pajakan dan pemberian piagam syarikat Borneo Utara British ini dapat meluaskan pengaruhnya ke atas Sabah, pajakan tanah. Dan akhirnya Sabah ini jatuh ke tangan SBUB. Okay, yang seterusnya adalah serangan fizikal. Okay, di mana pihak British, salah satu peristiwanya adalah pihak British menyerang Nanning kerana pada masa itu Dur Said enggan tunduk kepada kekuasaan British kerana pihak British meminta supaya Nanning ini membayar 1/10 cukai kepada pihak British dan minta supaya pentadbiran Nanning itu di bawah pihak British. Pada peringkat awal Dur Said menentang dan akhirnya berlaku serangan ke atas Nanning. Okey, seterusnya peristiwa yang kita lihat serangan fizikal adalah pihak British membedir Kuala Terengganu dan meminta supaya Sultan Omar tidak campur masalah perang saudara di Pahang serta masalah tahta Sultan Mahmud di Lingga. Okey, kesimpulannya daripada apa yang kita belajar pada hari ini, dua perkara yang kita belajar iaitu strategi yang digunakan oleh kuasa barat untuk meluaskan kuasa di negara kita. Kita belajar strategi yang digunakan oleh Belanda dan juga strategi yang digunakan oleh pihak British. Dapatlah kita lihat secara keseluruhannya kuasa barat ini menggunakan pelbagai taktik dan strategi untuk mendapatkan negara kita. Okey, tadi contoh kita dah belajar semua. Kita ada strategi serangan fizikal, pakatan, perjanjian, manipulasi, ugutan, tipu hela, perjanjian. Okey, seterusnya penjajahan kuasa barat ini membawa kepada perubahan politik, ekonomi dan sosial. Yang ini kita akan belajar secara mendalam lagi dalam bab yang seterusnya. Okey, justru itu apa yang kita lihat di sini. Kita kena ambil iktibar daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku yang kita dah belajar ini, di mana kita haruslah bersatu padu, bermuafakat dan bekerjasama untuk memajukan negara kita. Dan juga kita perlu sentiasa siap siaga menangani ancaman luar agar kita dapat mengekalkan kedaulatan negara kita. Okey, setakat itu sahaja untuk pelajaran kita pada hari ini. Okey, kita akan sambung kepada bab yang seterusnya pada perjumpaan yang akan datang.
Okey, perjumpaan akan datang kita akan masuk bab 2, pentadbiran negeri-negeri Selat. Pelajar-pelajar boleh rujuk muka surat 28 dan pelajar-pelajar boleh baca dululah tajuk-tajuk di bab 2 ini. Okey, semoga pelajar-pelajar jaga kesihatan, jaga diri dan kita berjumpa lagi di perjumpaan akan datang. Sekian, terima kasih.